Firdaus, boleh dengar Assalamualaikum saya? warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua uh, peserta taklimat sesi taklimat pembukaan Geran Inovasi 2024. Uh, Pada petang ini uh, saya cuma akan berkongsi tentang pindaan garis panduan melibatkan garis panduan Geran Inovasi 2024 dan ada sedikit perubahan yang saya akan nyatakanlah di dalam sesi taklimat pada petang ini. Dan untuk tidak membuang masa, saya jemput Timbalan Pengarah Inovasi UKM, Prof. Dr. Sawal Ali untuk menyampaikan kata-kata aduan. Dipersilakan, Prof. Okey, terima kasih Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Firdaus dan juga pasukan daripada inovasi, tim inovasi untuk pengurusan geran inovasi dan juga geran Lab to Market di atas program ataupun acara yang dibuat pada petang inilah. Seperti mana yang sedia maklum bahawa webinar kita pada petang ini adalah untuk taklimat ringkas mengenai tata cara permohonan geran-geran di bawah pengurusan inovasi, especially geran inovasi lah dan juga geran Lab to Market. Dan pembukaan untuk geran-geran ini telah pun dibuka, saya fikir telah pun diemailkan oleh Encik Firdaus. Dan pada hari ini kita buat taklimat untuk menerangkan sedikit sebanyak bagaimana apakah do's and don'ts dan bagaimana untuk memohon dana-dana ini ya. Dan untuk tahun ini juga kita akan ada melalui beberapa perubahan pada garis panduan dana inovasi dan juga Lab to Market yang mana mungkin akan diterangkan sedikit sebanyak oleh Encik Firdaus nanti kan. Di mana yang pertamanya kita tak menggunakan nama dana inovasi untuk tahun ini, kita tukar ke nama geran inovasi. Okey, kerana penggunaan nama perkataan geran itu adalah lebih tepat atau lebih sesuai berbanding dengan dana inovasi. Dan kemudian di antara perubahan-perubahan lain yang ketara saya fikir mungkin akan dijelaskan sebentar lagi adalah cara proses permohonan ataupun pengurusan kewangan untuk geran-geran di bawah inovasi lah ya. Iaitu sebelum ini pengurusan kewangan diuruskan oleh inovasi sendiri melalui syarikat UKM Tech, tetapi untuk tahun ini pengurusan kewangan akan diuruskan di bawah sistem SMPU. Seperti mana geran-geran ataupun dana-dana di bawah KRIM yang lain. So dengan cara ini dia punya pengurusan itu adalah lebih telus, lebih senang, di mana pemohon ataupun penyelidik dapat melihat prestasi penggunaan kewangan masing-masing dengan lebih tepatlah berbanding dengan cara manual sebelum ini. So mungkin ada sedikit perubahan dari segi tata cara permohonan ataupun penggunaan kewangan itu, sebab bila kita melalui SMPU, maka ianya melalui proses di bawah bendahari lah, proses-proses bendahari yang macam biasa ya. So itu saya rasa tak ada banyak yang saya nak sebut. Dan satu lagi yang nak saya tekankan adalah pada tahun ini kita mensasarkan 10 lagi untuk penyelidik yang berjaya mendapatkan geran inovasi. Okey, seperti mana setiap tahun kita letak sasaran 10 permohonan geran inovasi, begitu juga untuk tahun ini kita letak sasaran 10 permohonan. Dan gunakan peluang yang sebaik ini untuk mana-mana penyelidik yang berhasrat untuk bergerak ke arah pengkomersialan. Bila dah ada penyelidikan yang mana telah melepasi teknologi readiness level TRL 4 ya, maksudnya penyelidikan itu telah pun dibuktikan ataupun divalidatkan di dalam makmal. Maksudnya proses dekat makmal tu dah siap, dah settle. Segala bentuk formulation, segala bentuk algoritma sebenarnya dah siap dekat makmal, dah diuji dan telah disahkan di makmal. Dan selepas dah tamat TR4, maka bila dah nak masuk TR5, dah berada dalam TR5, iaitu untuk menguji atau mengesahkan di real environment. Okay, untuk mengesahkan penggunaan teknologi tersebut di persekitaran yang sebenar, maka bolehlah mohon geran inovasi inilah. Dia sedikit berbeza dengan PRGS.
kalau tak silap saya TRGS di awal sikit. Dia TRL 2, 3. Ya. Tetapi untuk dana inovasi ataupun gerak inovasi ini, TRL dah melepasi TRL 4, produk ataupun teknologi tersebut mestilah dah berada di TRL 5, dah lepas TRL 4. Okey. Kebanyakan permohonan yang gagal adalah bila mereka memohon dalam sesi penilaian, mereka gagal menunjukkan bahawa produk itu dah ready. Okey, produk itu ataupun produk itu di peringkat makmal telah pun selesai. Mereka gagal menunjukkan. Ada setengah-setengah pemohon masih perlu melakukan perubahan, masih perlu menukar formulasi. Formulation tak finalize lagi. Maka perkara-perkara ini akan menyebabkan permohonan itu gagal di peringkat penilaian. Okey. Jadi kalau sekiranya sebagai contoh, kalaulah sekiranya buat produk teknologi, kejuruteraan, sensor dan sebagainya, kalau TRL 4, alat itu telah dipasang di makmal dalam skala yang besar, mungkin menggunakan breadboard dan sebagainya. Untuk TRL 5, untuk grant ini boleh digunakan untuk jadikan dia dalam bentuk produk yang boleh dikomersialkan. Dalam bentuk yang bentuk produk lah, bukannya bentuk breadboard, bukannya bentuk kat makmal. Macam tu jugalah macam untuk produk yang seperti herba, seperti ubat-ubatan ataupun suplemen ya. Maksudnya formulation tu telah pun selesai. Dah settle dekat lab, dah tahu segala formulationnya. Dekat untuk gunakan gerak inovasi ini untuk menghasilkan kapsul, untuk menghasilkan sachet dan sebagainya, untuk produk-produk, untuk menghasilkan produk yang boleh dah selangkah lagi untuk pergi ke arah pengkomersialan. So, itulah yang kita sedikit sebanyak dia punya tips ataupun panduan bagaimana untuk kita memohon gerak inovasi ini. Penting gerak inovasi sebab kita bagi tempoh setahun saja. Sebab itu kita nak pastikan bahawa produk itu telah pun ready. Maksudnya dalam tempoh setahun tu mungkin dalam bentuk ubah kosmetik dia punya packaging dia dan sebagainya untuk bagi dia dapat lebih cantik dan lebih presentable di peringkat market di luar sana. Saya fikir tak ada apa-apa lagi yang saya nak alu-alukan. Okey, ucapan aluan saya saja secara ringkas. Dan saya ucapkan selamat maju jaya kepada semua penyelidik atau pemohon yang akan memohon geran inovasi dan juga geran lab to market untuk tahun 2024 ini. Okey. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Firdaus. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Prof ada sehingga hujung kalau ada sesi Q&A nanti. Ya, insyaAllah ada. Tapi saya mungkin akan ada mobile sikit. Saya akan sambung dekat handphone dan sebagainya lah. Okey, boleh Prof. Terima kasih. Okey, saya akan share. Okey, boleh nampak slide saya? Nampak? Okey. Nampak Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. Untuk kali ini, seperti mana yang Prof Sawal maklumkan tadi, geran inovasi ditukar nama kepada dana inovasi telah ditukar nama kepada geran inovasi bermula tahun 2024 sebagai langkah penyelarasan dengan geran-geran RU yang lainnya. Kita namakan dia sebagai Geran Inovasi 2024. Dan saya Firdaus Banhawi, mungkin ada yang pernah mohon PRJS, mungkinlah mengenali saya. Dan untuk tahun ni, semua geran di bawah pengurusan inovasi adalah di bawah saya. Sebelum ni dana inovasi diuruskan oleh Puan Suhana. Okey, ini sebagai pengenalan. Tadi saya tengok Prof Sawal pun dah banyak di cover tu tentang apa yang perlu dan yang perlu ditekankan semasa memohon dan permohonan geran inovasi ini. So sebagai pengenalan, geran inovasi ini diwujudkan untuk membangunkan prototipe bersama-sama dengan syarikat kolaborasi. Maknanya pemohon dah ada syarikat kolaborasi dah untuk mohon geran dana inovasi ini. Dan dana inovasi ini untuk membantu penyidik mengenal pasti kehendak pasaran dan mengurangkan risiko pelabur dalam membiayai projek atau teknologi berisiko tinggi ke arah pengkomersialan. Dan geran ini tidak boleh
digunakan untuk menampung dana yang diterima dari sumber yang lain. Maksudnya kalau melalui grant ni, pemohon mendapatkan khidmat RA dan RA itu digunakan untuk membantu kerja-kerja grant lain atau bahan-bahan yang diperlukan, contohnya daripada projek PRJS yang sedang berjalan, dia nak guna peruntukan daripada dana inovasi untuk tampung projek tu, memang tak boleh, kita tak benarkan. Dan dana ini, grant ini juga tidak boleh dianggap sebagai pelaburan atau equity kepada penyidik. Selain itu, ia merupakan grant permulaan yang disokong dengan konsep pembuktian, proof of concept yang telah melepasi TRL 4, iaitu feasibility demonstration, yang melibatkan pembangunan dan integrasi berskala makmal, ya, seperti mana yang Prof Sawal jelaskan sedikit panjang tadi. Dan mesti menghasilkan, outputnya adalah mesti menghasilkan prototip yang boleh mencapai TRL 6, viability demonstration, ya. Iaitu peningkatan pengesahan teknologi skala perintis, iaitu pilot scale, dan tujuan perkomersialan untuk tujuan prakomersialan lah selepas itu. Dan ini adalah objektif grant inovasi, diwujudkan untuk menampung jurang pembiayaan dalam pembangunan sesuatu inovasi dan teknologi dari tahap POC, iaitu TRL 4 tadi, pada suatu tahap di mana ia boleh menjadi satu produk atau perkhidmatan yang boleh dilesenkan kepada syarikat kolaborasi yang telah dikenal pasti. Yang ni kita dah secure dah. Sebab setiap permohonan ni kita dah ada syarikat kolaborasi yang akan letak fee commitment. Dan fee commitment tu nanti sebagai wang pendahuluan perlesenan. Kalau dia tak berminat, kita boleh offer dengan syarikat lain lah untuk offer perlesenan tersebut. Okey, syarat permohonan permohonan terbuka kepada warga UKM, kaki tangan akademik, tetap mahu kontrak. Jika kaki tangan akademik itu bukan warga negara, hendaklah mempunyai penyidik bersama berwarga negara Malaysia yang berjawatan tetap di UKM. Dan perlu, setiap permohonan PRJS ni perlu disokong dengan IP yang sedia ada. Ya, IP yang mencapai TRL 4 itulah, seperti mana yang Prof Sawal jelaskan tadi, dan syarikat kolaborasi. Syarikat kolaborasi mesti beri kepada pemohon profil syarikat yang lengkap beserta dengan surat hasrat, letter of intent, dan fee commitment, iaitu wang pendahuluan perlesenan yang berjumlah 10,000 untuk setiap permohonan, untuk setiap projek. Okey, tempoh penyidikan dana grant inovasi ni pendek je. Dia sama ada 6 bulan sehingga ke 12 bulan. Tapi kebiasaannya kita terima untuk 12 bulan. Dan shilling peruntukan adalah 100,000 ringgit. Tapi jumlah peruntukan akhir adalah bergantung kepada keputusan jawatankuasa penyidikan dan penerbitan di KRIM yang dipengurusi oleh Profesor Datuk Wan Kamal, TNC Happy kita. Dan output projek, okey, mencapai objektif yang dinyatakan oleh pemohon dan dikomersialkan kepada syarikat kolaborasi atau syarikat lain. Ini yang saya maklumkan tadi. Dia akan pergi kepada syarikat kolaborasi dulu, kita akan offer dia dulu. Kalau dia tak minat, kita akan offer kepada syarikat lain. Dan penghasilan sekurang-kurangnya satu harta intelek yang baru. Maksudnya bukan dia gunakan IP yang asal, yang pada TRL 4 pun. Kena hasilkan IP yang baru pada TRL 6 ke atas. Okey, hasil perkomersialan diagihkan mengikut dasar pengomersialan harta intelek UKM 2018. Ini yang 70% inventor, 70% inventor, 30% UKM. Daripada 30% tu, 20% kepada UKM Tech, 5% kepada PTJ, 5% kepada pusat inovasi. Dan syarikat kolaborasi diberikan hak untuk pelesenan produk. Ini yang saya maklumkan tadi. Dan harta intelek, secara asasnya harta intelek milik UKM. Tapi kalau ada perjanjian terdahulu yang dilakukan antara syarikat kolaborasi dengan
dengan ketua projek, dengan pasukan pendidikan, kita akan dulukan MOA tu dulu. Mengatasi garis panduan inilah. Ini sebagai asasnya. Asasnya adalah hati intelek milik UKM. Okey, Grant Inovasi 2024 ni kita buka mulai pada hari ini, 22 Februari 2024 dan dibuka sepanjang tahun. Tapi sepanjang tahun ni sebenarnya dia bergantung kepada jumlah kelulusan projek. Kita tetapkan 10 projek saja untuk sasaran pada tahun ni. Dan jumlah kita allocation pun 1 juta saja. Jadi walaupun kita buka sepanjang tahun, tapi bila dah cukup kotanya 10 projek, kita akan tutup. Dan bila kita tutup tu, kita akan maklumkanlah kepada setiap PTJ yang dana inovasi ni telah ditutup. Tapi kalau boleh, hantar seawal mungkin dan kita akan buat first collection pada akhir bulan Mac lah, macam tu. Dan untuk makluman, pindaan 2000 garis panduan Grant Inovasi 2024 sedang dilakukan. Sekarang ni dalam proses mendapatkan kelulusan MPU untuk peralihan urus takbir grant daripada UKM Teknologi Sdn Bhd kepada UKM. Ini yang Prof Zawal maksudkan tadi. Segala urusan nanti semua di bawah SMPU atau UFAS macam tu. Dan sebelum ni kewangan diuruskan oleh unit kewangan UKM Tech dan selepas ini akan di bawah UKPC lah. Dan lantikan pembantu projek kita dah tukar kepada pembantu penyidik RA. Ikut KRIM, ketetapan yang telah ditetapkan oleh KRIM. Pindaan garis panduan Grant Inovasi ni kita jangkakan pada bulan April lah. Tapi untuk isi borang permohonan kali ini boleh ikut grant garis panduan grant dana inovasi. Sebab pindaan dia tak banyak, sikit je beza. Tapi bila kita luluskan, ia tertakluk dengan grant garis panduan grant inovasi yang terbaru 2024. Walaupun lulusnya dalam bulan insya-Allah dalam bulan April macam tu. Dan mungkin pemohon akan hantar sebelum bulan Mac. Saya anggap macam itulah. Semua ni yang masuk ni semua dah ready sebab ramai yang kontak kata dah ready bila nak buka kan. Jadi boleh hantar ikut perubahan yang saya akan maklumkan dalam slide seterusnya lah. Dan permohonan kali ini menerusi borang permohonan atas talian yang sedang dibangunkan oleh Prof Zawal sendiri. Kami akan edarkan dalam tempoh terdekat. Jadi untuk proses persediaan kepada pemohon, boleh isi guna borang manual yang sebelum ni. Dia tak ada beza sangat. Just nanti bila kita edarkan link borang permohonan atas talian ni, pindahkan je, copy and paste ke dalam borang permohonan atas talian tersebut lah. Okey, ini antara pindaan garis panduan. Bila kita pindah urus takbir daripada UKM Tech kepada UKM, ia melibatkan pembantu projek. Istilah pembantu projek tak ada di KRIM. Jadi dia daripada pembantu projek kita tukar kepada pembantu penyidik RA. Dan gaji sebelum ni pembantu projek 1,800 sebulan dan tiada caruman. Tapi bila dah jadi RA ni, gaji kita naikkanlah sebulan 2,200. Ini adalah ikut rate yang ditetapkan oleh KRIM. Di mana ada caruman majikan KWSP dan Perkeso ni, dia akan tolak daripada gaji 2,200 ni. Dan gaji bersihnya akan jadi dalam 1,694 kalau tak silap saya. Jadi beza dia dengan 1,800 cuma dalam RM104 macam tu. Dan lantikan menerusi KRIM UKM. Okay,
Urusan kewangan, perolehan diuruskan oleh UKPC, Jabatan Bendahari. Dan sebelum ni aset ada milik UKM Tech, dan untuk kali ni aset milik UKM. Sekiranya ada kita projek tamat, kita akan minta lah pulangkan semula aset-aset tersebut. Tapi kalau ada request daripada ketua projek untuk menggunakan lagi untuk pembangunan prototype lagi untuk projek tu, kita akan pertimbangkan lah. Okey, ini antara bot yang akan terkesan dengan perubahan dan pindaan garis panduan tersebut. Bot 11,000 iaitu gaji RA ni, dan bot 35,000 yang melibatkan aset. Okey, bot 11,000 gaji pembantu penyidik RA berwarga negara Malaysia. Ini kita galakkan saja berumur sekurang-kurangnya 21 tahun dan ke atas. Dan tidak berkhidmat dengan mana-mana syarikat atau organisasi. Okey, ini saya kena tekankan sikit sebab berdasarkan pengalaman menguruskan PRJS, bila kita buat pemantauan PRJS tu, ada ketua projek kata tak boleh masukkan maklumat di migrant untuk RA-nya. Bila kita semak dengan KPT kata RA tersebut adalah senior lecturer daripada sebuah universiti tempatan. Jadi bila kita rujuk dengan KRIM, kenapa boleh lantik lecturer ni, dia dah ada kerja kan. So dia ada 2 caruman. Lepas tu KRIM pun dia tak boleh nak akses orang ni kerja ke tak kerja dan ini siapa. Bila saya Google memang betul dia senior lecturer. Jadi kita harap kata projek maklumlah benda ni sebenarnya basic kan. Tapi saya takut ada yang terlepas lagi buat benda yang sama. Jadi kita kena tekankan sikit lah kat situ. Dan skop pembayaran ikut ketetapan UKM tertakluk pada kelayakan akademik. Ini boleh rujuk dengan KRIM. Pelantikan ini diuruskan oleh KRIM. Okey, untuk satu masa cuma satu orang RA saja, tak boleh 2 orang dalam satu masa. Kalau dia nak sambung kepada orang lain dalam tempoh setahun tu boleh. Okey, caruman, ni saya bagi tahu caruman KWSP, caruman majikan dan caruman individu tu bagi RA adalah menggunakan peruntukan projek penyidikan ini. Okey, skop pembelajaran cuma 15% daripada jumlah keseluruhan. Ini sama dengan grant PRJS dan tak dibenarkan untuk perjalanan ke luar negara. Perjalanan bagi tujuan pameran, pembentangan dan persidangan juga tidak dibenarkan dengan menggunakan bot 21,000 grant inovasi. Dan penggunaan bot ni hanya untuk ahli projek yang diperaku saja. Kalau RA nak buat permohonan, dia perlu melalui ketua projek. Okey, bot 24,000 sewaan. Sewaan hanya dibenarkan untuk perkara-perkara yang terlibat secara langsung dengan pembangunan prototipe ini. Contohnya bangunan, peralatan, pengangkutan dan barangan lain. Macam dia nak pindahkan barang atau nak ambil collect barang ke sampel ke daripada site, boleh gunakan bot 24,000 ni. Dan sewaan bilik mesyuarat dan dewan. Tapi bergantung dengan kelulusan JKPNP. Bot 27,000. Ia terhad kepada perbelanjaan berkaitan dengan bahan pembangunan prototipe saja. Tak dibenarkan kertas, toner, CD, hard disk semua, alat tulis, antivirus semua tak dibenarkan menggunakan bot 27,000 ini. Sekejap. Okey, pembelian bekalan dan bahan daripada syarikat kolaborasi ni pun tak boleh. Syarikat kolaborasi kira untung lah kan. Dia dah bagi 10,000 tapi dia cover balik pemohon beli balik daripada syarikat kolaborasi guna gerai inovasi, kita tak benarkan. Okay. Okey, 28,000 dalam untuk baik pulih kecil dan ubah suai.
hanya pembelanjaan untuk baik pulih dan penguasaian yang kecil sekiranya perlu. Tak diisulah. Pembiayaan ni sama dengan dana inovasi sebelum ni. Pembiayaan tidak dibenarkan, pengubahsuaian premis, pembelian dan pemasangan aircon dan pembelian perabot tak dibenarkan. Bot RM29,000. Bayaran perkhidmatan profesional, honorarium dan lain-lain perkhidmatan yang berkaitan dengan dengan pembangunan prototipe tertakluk pada kelulusan jawatan kuasa penilaian grant inovasi. Pembiayaan berikut tidak dibenarkan. Honorarium kepada ketua projek, ahli projek, kaki tangan syarikat koperasi. Ni pernah jugalah berlaku. Jadi kita masukkanlah ni penyataan ni supaya tak berlaku lagi. Dan untuk penghasilan pelan perniagaan, kajian pasaran tak dibenarkan, bayaran fee keahlian badan profesional dan bayaran bantuan kewangan tahunan bonus. Ni macam zaman PKP tu kan ada banyak bantuan kerajaan kan. Jadi yang ni kita tak benarkanlah guna daripada grant ni atau bantuan raya yang akan datang ni. Sebab pernah terjadilah ada pembayaran melalui grant inovasi, grant PIJS dengan waktu zaman PKP tu guna. Jadi waktu reporting tu ada masalah dengan KPT. Okey, vote 35,000 aksesori dan peralatan ni yang tadi ada yang terkesan dengan perpindahan garis panduan. Cuma ini lah, aset ni adalah milik UKM dan perlu dipulangkan kepada pusat inovasi. Dan jumlah shilling bagi 35,000 ni adalah 40% saja daripada total kewangan yang dipinta peruntukan. Dan peralatan dan aksesori yang berkaitan sahaja dengan pembangunan prototipe, setiap permohonan mesti disertakan justifikasi dan sebut harga yang mengikut perkeliling perbendaharaan. Jadi perlu senaraikan sebut harga dan justifikasi kenapa perlu keperluan peralatan tu terhadap projek grant inovasi ini. Dan pembelian aset inventory perlu mengikut prosedur universiti. Ini mesti ada tagging lah setiap, sebab kita akan record setiap pembelian aset menerusi grant inovasi ini. Dan definisi aset ni sama seperti grant RU yang lain. Aset atau aksesori berharga RM3,000 dan ke atas. Dan perisian komputer bernilai RM50,000 dan ke atas. Okey, ini adalah proses permohonan grant inovasi 2024. Okey, pertama sekali penghantaran permohonan menerusi borang permohonan atas talian. Ini seperti mana yang saya nyatakan tadi, kita akan mula kumpulkan permohonan yang kita terima daripada borang permohonan atas talian ni pada penghujung bulan Mac. Dan selepas itu dalam tempoh 2 minggu macam tu, kita akan lakukan semakan lah sama ada borang ni lengkap atau tak lengkap ikut garis panduan atau sesuai atau tidak, kita buat waktu proses semakan. Dan sekiranya sesuai, kita akan lakukan pemilihan pakar bidang. Pemilihan pakar bidang untuk menjadi panel penilai permohonan, setiap permohonan. Dan penilaian selepas itu kita akan panggil, sekiranya dah lengkap semua, kita akan panggil ke sesi pembentangan secara atas talian. Dan selepas itu selepas pembentangan itu kita akan dapatkan perakuan jawatankuasa penilaian Dana saya silap grant inovasi. Sama ada kita nak sokong atau tak sokong. Kalau kita sokong, kita akan bawa ke JKPMP di KRIP. Selepas tu kita akan tunggulah
minit daripada JKPMP sama ada lulus atau tidak. Sekiranya lulus, kita akan proses terus ke penyediaan MOA, pendaftaran SMPU, penyaluran peruntukan. Dia selalu yang penyediaan MOA ni ambil masa sikit lah untuk semak dengan PTUU. Dan kalau lulus bersyarat ni dia akan lindong balik. Dia akan pergi ke kita minta perubahan daripada atau maklum balas daripada pemohon untuk menjawab komen daripada JKPMP, dan sekiranya dia bersetuju untuk mengikut syarat-syarat yang ditetapkan, dia akan lampirkan pembuktian ke apa ke. Kita akan bawa balik pada jawatan kuasa penilaian geran inovasi, dan sekiranya panel bersetuju, bawa semula kepada JKPMP. Ini yang kalau lulus bersyarat tu dia akan ambil masa sedikit, dan sekiranya tidak lulus, kita akan maklumkan lah permohonan ini tidak berjaya. Dan ini kalau berjaya, dia pergi ke pendaftaran, penyediaan MOA. MOA ni secara asasnya adalah standard lah. Kita masukkan nilai berapa, syarikat apa, dan kita akan dapatkan tantangan pihak syarikat dan UKM. Pendaftaran SMPU ni seperti biasalah, penyaluran peruntukan menerusi UKPCC. Okey, itu saja daripada saya. Ada sebarang soalan? Silakan. Assalamualaikum Cik Firdaus. Ya, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya tengok, kalau tak silap saya lah, dalam garis panduan tu dia kata nak apply mesti dah ada IP. Mesti dah ada IP, betul. Oh, so then tapi output dia nak kena IP juga lagi? Betul, IP yang barulah. Bila dah buat perubahan tu mesti ada, dah buat penyidikan ni mesti ada perubahan kan. Jadi perubahan tu menghasilkan IP yang barulah pada TRL 6 sekurang-kurangnya. Melepasi TRL 6. Tapi kalau katakan perubahan tu sikit je kan, kalau kita macam nak upgrade daripada yang ada, tak boleh dapat IP baru kan? Sepatutnya boleh menghasilkan IP yang baru, Prof. Mungkin saya tambah sikit. Untuk dalam geran inovasi ini, ialah pertama memang kena ada IP asas untuk kita mohon, itu pertama. Yang kedua, output dia memanglah kena ada IP. Nah, biasanya IP yang dihasilkan menerusi produk geran inovasi ini lebih kepada trademark, copyright, macam itulah. Misalnya katakanlah bila kita nak bangunkan satu prototype atau produk dalam bentuk yang pra-komersialan. Mungkin kita pada ketika ini kita dah start mereka bentuk nama, dia punya nama trademark, apakah trademark yang perlu diletak terhadap produk ini. Maka pendaftaran trademark itu boleh dikira sebagai pendaftaran IP baru. Ataupun mungkin kita ada buat manual pula. Okay, bila kita menghasilkan produk, kita nak buat manual untuk penggunaan dan sebagainya, maka manual itu boleh didaftarkan sebagai copyright. Itu juga adalah IP baru. Ataupun katakanlah kita buat aplikasi mudah alih untuk kita daftarkan di Google Play Store ataupun di Apple App Store. Maka kadang-kadang dalam pendaftaran aplikasi ini kita ada kita boleh file copyright yang lain pula untuk pendaftaran IP. Jadi inilah contoh-contoh IP yang boleh didaftarkan selepas tamatnya projek. Kita tidak menjangkakan akan ada pendaftaran IP patent lah, sebab biasanya dalam projek ataupun dalam projek geran inovasi ini kita tak rasa akan menghasilkan patent yang baru. Tetapi IP lain seperti copyright, trademark dan sebagainya itu mungkin boleh capai. Jawab soalan ni? Boleh, Prof. Prof Zahra yang tanya tadi. Saya betul. So dia Prof. macam different daripada PRGS lah. PRGS dia nak kena ada pattern kan masa output dia sebelum apply tu kan. PRGS mungkin Firdaus boleh share, mungkin sebab apa tak silap saya PRGS juga perlu menghasilkan IP, tetapi dia tak restrict kepada pattern saja. Dia berkaitan kepada apa yang dijanjikan dia.
Boleh saya tambahin. Kalau PRGS tu memang saya tak ingat tahun bila dia dah start. Kalau projek tu daripada teknologi kejuruteraan atau applied science ke apa, memang dia akan request pattern. Oh, ya ke? Okey, okey. Itu Kalau daripada ICT ke apa, dia orang akan terimalah copyright kan kalau software ke apa kan. Okey, saya faham. So maksudnya output dia ni linear sikit lah, tapi nak kena ada Ya betul. pattern Tak dulu. semesti bukan pattern lah, tak semesti pattern. Kita tak mengharapkan pattern outputnya lah. Tapi kalau memang ada perubahan, memang ada boleh menghasilkan pattern, mungkin sometimes IP yang digunakan untuk mohon dana inovasi ni atau gerak inovasi ni adalah copyright. Tapi bila dah menghasilkan produk itu, boleh dipatternkan pula. Yang tu boleh jugalah. Oh, sebab saya tak apply lagi apa-apa IP sebab saya takut bila untuk apply another grant macam inovasi ataupun PRGS, saya nak kena ada pattern kan dekat dalam tu. Okey, so saya faham lah. So maksudnya mesti ada IP dululah untuk apply Ya, grant betul. inovasi. Okey. Okey, terima kasih. Okay, kalau saya baca dalam chat box ni, Dr. Zurina dia tanya RM10,000 yang menjadi syarat tu boleh in kind ke? Jawapannya tak boleh. Dia mesti RM10,000 lah dalam bentuk duit, bukan in kind. Dia simboliknya kepada RM10,000 komitmen fee daripada syarikat ini adalah kerana kita nak pada selepas tamatnya projek dana inovasi ataupun gerak inovasi ini, produk ini akan dilesenkan kepada syarikat tersebut. Okay? Syarikat tersebut dia ada first right of refusal lah untuk dia terima ataupun tidaklah licensing itu. Dan RM10,000 komitmen fee yang dibayar pada peringkat awal itu akan digunakan sebahagian daripada untuk licensing fee dia. So maksudnya RM10,000 campur dengan another licensing fee yang RM10,000, mungkin bila kita licensekan besok, total yang licensing fee yang dibayar oleh syarikat adalah RM20,000, termasuk RM10,000 komitmen fee yang telah pun dibayar pada peringkat awal. RM10,000 tu akan dimasukkan ke akaun UKM Tech. Sebab untuk tujuan pelesenan, untuk tujuan pelesenan semua inovasi di UKM adalah diuruskan antara syarikat luar dengan UKM Tech Sdn Bhd. Prof ada soalan, boleh ke JRA Prof lantik sebagai pembantu projek? Sekejap yang ini boleh tak RA itu dari pelajar PhD berdaftar sekarang, ada syarat tak? Dia tak boleh GRA. GRA memang kita tak benarkan lah. Saya tak pasti kalau dia boleh ada double pendaftaran GRE dan RA. Saya tak rasa ini boleh lah. Yang ini boleh rujuk dengan KRIM. Boleh tak pasal siswa dah projek lain dilantik sebagai RA. Saya fikir ini sama lah. Saya tak rasa dia boleh ada double appointment. Seseorang tu tak boleh ada dua lantikan lah. Sebab bila di bawah pengurusan SMPU nanti lantikan juga akan diuruskan oleh KRIM. Maka yang ni saya tak fikir dia boleh ada dua lantikan. Okay, so kita offer that 10K as lesson, yes betul. Itu sebagai sebahagian daripada licensing nanti kan. Prof, kalau RO pun tak boleh kan Prof? Ya, RO pun tak boleh. Kita RO tak ada. Kita restrict kepada RA saja untuk grant inovasi ni. Berapa permohonan yang boleh dihantar oleh setiap kaki tangan UKM? Satu permohonan saja. Satu permohonan bagi satu masa. Ya. Kalau pelajar PhD belum dilantik sebagai GRA boleh? Boleh lah. Boleh tak? Pelajar PhD dia tak ada lantikan GRA yang lain, dia boleh dilantik sebagai RA. Untuk soalan Dr. Zurina tu, Dr. Zurina muda, so kita offer RM10,000 tu sebagai lesen. Dia sebagai fee commitment lah untuk peringkat awal tu. Komitmen dia. Kalau dia nak lesen kan, kita akan bagi dia lah. Akhirnya duit tu akan jadi licensing fee, sebahagian daripada licensing fee. Kalau dia tak bersetuju untuk dilesenkan
produk tersebut, duit 10,000 commitment fee tu burn. Betul. Untuk membina software baru guna vote 35K kan. Vote 35K ni untuk pembelian ni sama lah, tata cara penggunaan ni sama dengan tata cara krim lah. Vote 35 untuk software yang melebihi berapa amount ni tadi Cik Fadah dah sebut Vote 35,000. Untuk untuk membina software, kalau dah nak membangunkan software, maksudnya katalah kita hire profesional luar, consultants untuk membangunkan software tersebut, maka dia bukan vote di bawah vote 35, dia di bawah vote 29,000. Yang termasuk perkhidmatan profesional untuk pembangunan software. Ada soalan lagi? Kalau nak tanya soalan email pun boleh pada saya. Boleh ke agensi kerajaan atau NGO dikira sebagai syarikat untuk permohonan grant inovasi. Agensi kerajaan saya tak pasti, tapi NGO boleh kan, Prof? Kita ada kes yang NGO lah, tetapi dia kenalah Sdn Bhd. Kalau agensi kerajaan, sebelum ni kalau ikut pengalaman sudah, saya rasa ada juga agensi kerajaan. Dia bergantung kepada apabila penilai akan melihat kepada sejauh mana agensi itu ataupun GLC dan sebagainya akan membantu dari segi pengkomersialan produk tersebut. Sebab sasarannya adalah syarikat collaborator ini ataupun agensi collaborator ini akan mengkomersialkan produk itu. Okay. Kalau dia bukannya ada kes yang di mana syarikat collaborator itu adalah pengguna akhir. Dia sebenarnya sepatutnya dia bukanlah pengguna akhir, dia lah yang akan mengkomersialkan. Maksudnya dia boleh jual ataupun dia boleh develop dalam bentuk pengkomersialan, dia boleh licensekan kepada sub-license dan sebagainya. Tapi macam jarang lah, Prof, agensi kerajaan nak ambil lesen tu dan dia akan lesenkan kepada dia kata agensi kerajaan dia ada kekangan dari segi nak bayar duit RM10,000 macam tu. Betul. Pelajar PhD yang nak dilantik jadi RA itu mesti dalam 6 semester berdaftar ke? Yang ni saya tak pasti. Ini saya rasa ini kalau ada syarat di bawah krim macam ni syaratnya. So you tak pasti dah, Prof. Yang ini sebab saya tak pernah dengar pula lah kalau ada dia perlu 6 semester berdaftar. Pada saya, kalau secara generalnya mana-mana sesiapa boleh jadi RA. Ni boleh ke, Prof? Dalam masa yang sama permohonan, ada dua pemohon guna satu syarikat yang sama sebagai rakan kolaborasi. Syarikat sama menjadi rakan kolaborasi untuk dua pemohonan berlainan. Oh, boleh. Boleh tak ada masalah. Tapi kalau dua-dua diluluskan bolehlah selagi dia nak bayar RM10,000, RM20,000 tu kan. Selagi syarikat itu willing untuk bayar commitment fee RM10,000 dan kita pasti bahawa syarikat itu boleh ada potensi untuk mengkomersialkan produk itu, tu tak ada masalah. Sebab dalam masa sesi penilaian, syarikat collaborator perlu hadir sekali dan mungkin ada soalan yang akan ditanya kepada syarikat collaborator untuk memastikan mereka bersedia untuk mengkomersialkan teknologi itu. Salam Prof, saya Azmin. Saya yang tanya soalan berkaitan dengan RA dalam tempoh 6 semester tu kan. Sebab kalau dana PRPN dulu, memang kena pelajar tu berdaftar dalam 6 semester, dalam tempoh 6 semester. Itu yang saya tanya tu. Terima kasih. Yang ini mungkin Firdaus kena boleh cek dengan krim. Saya akan rujuk dengan krim Encik Ashraf rasanya. Nanti saya akan rujuklah dengan Prof Azmin Prof, nanti saya maklumkan. Baik, terima kasih. Sama. Sekiranya inventor sudah berpindah ke universiti lain, adakah inventor tersebut berhak menentukan percentage pemilikan IP? Okey. Sebenarnya kalau dari segi ownership, IP ownership
by default 100% milik UKM. Okay, by default 100% milik UKM. Even kalau pindah ke universiti lain pun, IP yang dihasilkan menerusi dana inovasi ni still masih lagi 100% milik UKM. Unless dalam agreement, ada agreement lain sebelum itu dengan universiti lain ataupun dengan syarikat industri lain yang telah menentukan agihan IP, di mana kedua pihak UKM dan juga pihak lagi satu tu bersetuju dengan agihan percentage pemilikan tersebut, maka agreement itu akan overrule dasar hati intelek ataupun dasar dan juga dasar pengkomersialan UKM. By default, dasar hati intelek 100% IP dimiliki oleh UKM. Jelas inventors ataupun authorship itu masih kekal lah, authorship dalam senarai authorship lah. Tetapi ownership adalah UKM. Kalau ada perkomersialan memang tetap 70% tu lah. Kan 70-30 tu kan Prof. Itu bergantung 70-30 itu bergantung kepada senarai authorship lah. Senarai inventors. Secara dasarnya garis panduan boleh rujuk garis panduan dana inovasi sebab dia bezanya perolehan urus takbir tu je, melibatkan bot 11,000 dan bot 35,000 saja. Ada apa-apa soalan lagi yang kita boleh utarakan? Salam, Encik Firdaus, bila ya collaborator agensi industri tu kena bayar duit 10,000 tu? Selepas kelulusan permohonan tu. Dan dalam masa yang sama kita sediakan MOA. Ya, betul. Betul tu. Selepas lulus, selepas melepasi jawatankuasa penilaian, kemudian akan dibawa ke jawatankuasa PNP. Selepas jawatankuasa PNP meluluskan permohonan, barulah kita akan buat perjanjian dengan pihak syarikat. Selepas pihak syarikat menandatangani perjanjian tersebut, maka dia perlu membayar RM10,000 tersebut. Baik, Prof. Terima kasih. Prof, jangkaan borang tu bulan Mac juga ya, Prof? Ya, bulan Mac insyaAllah. InsyaAllah. Cik Firdaus, kalau nak tahu dia punya time span dia kan, katalah dah hantar borang paling awal ni bulan 3 kan, berapa tempoh kelulusan tu, sebab nak maklumkan collaborator kita yang katalah dalam tempoh 6 bulan lepas proses kelulusan dan sebagainya, nanti dia kena bayar dia 10,000 tu, berapa tempoh bila kita dah hantar sehingga kita dapat kelulusan, anggaran lah. Dia bergantung, terima kasih Prof. Dia bergantung kepada kelulusan tu macam mana. Kalau lulus tak ada masalah dalam, saya rasa kita ambil kira lah penilaian untuk kita kumpulkan pada bulan 3, akhir bulan 3. Tengah bulan April mungkin kita boleh buat proses penilaian. Penilaian kita nak kena siapkan kertas kerja untuk bawa untuk mendapatkan kelulusan di peringkat JKPNP. Lebih kurang 5 bulan macam tu, Prof. Kalau lulus saja. Kalau lulus bersyarat tu dia akan drag masa. Sebab pada penilai kena tengok balik perubahan tu. Ya, kalau dia bergantung kepada proses penilaian itu berapa lama pembetulan yang perlu dilakukan terhadap penilaian. Sometimes dekat JKPNP pun jawatankuasa JKPNP minta ubah ataupun minta maklumat-maklumat tambahan, maka akan bawa ke mesyuarat JKPNP yang lagi satu. Jadi kalau standard
tidak ada sebarang masalah, dia dalam masa 2 ke 3 bulan dah boleh selesai lah. Biasanya kalau ada masalah-masalah dari segi penilaian dan sebagainya itu mungkin akan makan masa sampai ke 4 ke 5 bulan lah. 4 ke 5 bulan ataupun 2 ke 3 bulan yang paling cepat tu daripada selepas selesai mesyuarat jawatankuasa tu lah kan? Which means dalam about 6 kalau- months kot ni. Kalau JKPNP, kalau selepas kelulusan JKPNP, itu dah sekejap lah. Lepas JKPNP, kita akan terus keluarkan offer letter, surat tawaran kepada penyelidik dan juga kepada syarikat. Dan kemudian kita terus masuk ke fasa draft perjanjian. So dalam tempoh dalam 2 ke 4 minggu, biasanya draft perjanjian itu akan siap dan selepas itu boleh bayar licensing fee. Kalau daripada tarikh kelulusan JKPNP itu biasanya dalam masa sebulan lah. Itu kalau lulus bersyarat tu je dia akan tarik masa, break masa sikit. Baik, terima kasih. Sebab senang kita nak maklumkan collaborator kan, sebab dia pun perlu tahu juga kan tempoh masa kita bincang dengan dia tu kan. Okay, terima kasih. For the first cycle ni bila target date? Pada tahun ni cadangan kita adalah untuk geran inovasi kan, Firdaus dah share tadi untuk geran inovasi ni kita akan buka sepanjang tahun Firdaus? Kita buka sepanjang tahun tapi kita akan start first collection kita pada hujung bulan Mac. Target kita. So kalau target kita penghujung bulan Mac tu kita dapat 20 permohonan, kita buat penilaian 20 permohonan tu. Lepas tu 10 lulus. Dah kita akan stop lah. Kita dah sampai kita punya quota tu, 10 projek. Nanti kita akan maklumkan lah pada setiap PTJ. Untuk permohonan tahun ni, untuk geran inovasi kita akan tutup. Sekiranya ada yang terlepas hantar ke kita, kita akan bawa permohonan tersebut ke tahun 2025, tahun hadapan. Perlu buat pembentangan untuk penilaian. Betul. Setiap permohonan akan ada sesi pembentangan. Pembentangan secara online. Untuk pembentangan ni dia macam pitching session lah. Pitching maksudnya masa yang diberi itu mungkin dalam 5 minit. Hanya 5 minit saja. 5 minit saja masa yang diberikan kepada penyelidik untuk pitch dia punya projek kepada panel penilai. Dan kemudian akan diikuti dengan sesi soal jawab selama 10 ke 15 minit untuk sesi soal jawab. Ada soalan lagi? Atau kita boleh tutup? Cik Frida boleh share slide ni ke? Boleh. Tak ada masalah. Sebenarnya, yelah. Kalau saya share pun, ni lah tentang perubahan ni lah. Penting juga ni. Nanti saya akan edarkan. Baik, terima kasih. Sama. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan atau ada soalan yang belum tercetus lagi, bolehlah email. Ada satu soalan lagi tu. Ada lagi? Dia tempat lagi. Sekejap, kat chat. Ada lagi. Baru Untuk keluar. geran ini boleh dilihat sebagai pencapaian SPPU individu ke? Pencapaian di bawah kategori permohonan geran kan? Saya fikir kalau dia dah di bawah SMPU, kalau dia di bawah SMPU, saya fikir dia boleh dikira. Betul. Sebab sebelum ni dia tak di bawah SMPU, maka maklumat geran dana inovasi ni tak diketahui sangatlah dalam sistem SPPU tu tak tarik geran inovasi, geran inovasi sebelum ni. Tapi bila dia dah di bawah SMPU ni, insyaAllah boleh. Okey, kalau ada terima kasih. Okey, kalau ada apa-apa persoalan, boleh email kepada saya atau call nombor office saya 4821
saya akan cuba bantulah. Sebab ini adalah kali pertama saya uruskan geran inovasi ni. InsyaAllah kita akan akan collect pada penghujung Mac tu banyak lah kan. Jadi kita senang, kita boleh pull sekali banyak. Itu strategi kita letakkan sepanjang tahun. Nampak macam boleh relax kan. Tapi sebenarnya ramai yang tanya untuk pengetahuan, ramai yang dah minta lah buka. Sebab tu kita buka awal ni, di awal bulan 2. Okey. Ya, sebab geran inovasi ni dia cara yang agak strategik untuk merancangkan aktiviti pengkomersialan di universiti. Sebab kita lihat penggunaan geran inovasi dan juga geran laptop market. Laptop market tu susah sikit lah nak capai. Sebab dia punya kriteria dia tinggi. Tapi shilling dia pun tinggi jugalah. Kedua-dua geran ini dia akan membantu universiti lah dalam meningkatkan kita punya peratusan pengkomersialan.